Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua muslimin muslimat yang bersama pada malam ini di Facebook dan juga di ruangan TikTok. Jadi seperti biasa, mohon jasa baik kepada semua untuk pakat-pakat kita sharekan video ini, kita kongsikan dengan rakan-rakan kita yang lain. Mudah-mudahan akan menambahkan lagi ganjaran-ganjaran pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbincangan kita semalam, iaitu mengenai isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran. Dan kita dah bincangkan semalam tentang Al-Quran itu menjadi hukum terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang kita bacakan semalam dalam hadis ini, wa hukmu ma bainakum. Dan untuk malam ini kita akan sambung, wal faslu laisa bil hazr. Al-Quran itulah menjadi pemutus antara yang benar dan yang batil. Laisa bil hazr, dan bukannya keterangan yang olok-olok, bukan benda yang main-main. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, inilah
kelebihan dan kehebatan Quran, dia menjadi pemutus. Dia jadi tok hakim. Quran ni jadi referen, jadi rojokan kepada setiap permasalahan hidup kita yang berlaku setiap hari, dan ianya bukan benda laisa bil hazl, bukan benda yang boleh dibuat main-main. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apa pun dalam perjalanan hidup kita pada hari ini, hendaklah kita balik dan merojok kepada Al-Quran. Kita balik dan rojok kepada Al-Quran. Sebab Quran ini dia jadi pemutus. Huwal faslu. Faslu makna pemisah, pemutus. Dia jadi tok hakim lah. Bahasa mudahnya, Quran ni jadi tok hakim kepada kita dalam urusan apa juga permasalahan hidup, balik kepada Al-Quran. Dia jadi panduan. Betul, Ahmad Anas, terima kasih. Quran tu jadi panduan hidup kita, referen kita, rojokan kita. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war Rasul. Sekiranya kamu kembali, sekiranya kamu ada sebarang permasalahan, ada sebarang permasalahan dalam kehidupan ini, hendaklah kamu balik kepada Allah dan Rasul. Nampak? Balik kepada Allah dan Rasul itu maknanya ialah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Balik kepada Allah Rasul itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apa tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kerana itulah apa yang kita namakan dia sebagai referen kita. Referen kita, rojokan kita nak, iaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu dalam hidup ini tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak perkara dalam hidup kita pada hari ini yang kita kena merujuk kepada Al-Quran. Balik pada Quran, balik pada hadis dan sebagainya. Sebab itulah salah satunya jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, balik pada cerita kita malam ni. Kan? Baik, apa yang penting sekarang ni ialah apa juga permasalahannya, kita kena rojok pada saluran yang betul. Balik pada saluran yang betul, balik pada kaedah yang sewajarnya. Balik pada kaedah yang sewajarnya. Sebab macam ni, orang yang hidupnya tidak berpegang dengan Al-Quran, tidak menyandarkan kepada agama lah, senang cakapnya, ustaz nak duit, tak boleh lagi lah, ustaz tengah kuliah, nanti lepas pukul 10 boleh kot. Lepas pukul 10 kalau nak duit, insya-Allah boleh. Di TikTok ni, game Facebook jangan peranjat pula, duit apa benda pula, bukan berjoget kan. Kau buat 2 video sekali, kan. Dan sekarang ni tak boleh menyembang lagi. Nanti selepas kuliah ke, insya-Allah, mudah-mudahan lepas pukul 10 lah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu
lagi satu soalan yang ada dekat TikTok ni Ustaz akan jawab nanti lah. Ustaz akan jawab selepas habis kuliah di Facebook sekitar tengoklah 9.45, 9.50 ke pukul 10. Tengok situasi dan keadaan. Selalunya Ustaz akan buat begitulah. Bagi settlekan satu persatu dulu. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab itu dalam ayat tadi yang Ustaz baca, bila Allah kata bila kamu ada sebarang masalah, bila ada sebarang permasalahan, hendaklah rojok farudduhu ilallahi war rasul. Hendaklah kamu kembali kepada Allah, kamu kembali kepada Rasul, maknanya balik pada Quran, balik pada sunnah ataupun hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a zahrihi saqahu ilan nar. Yang bermaksud man ja'alal Qur'ana amamahu, siapa-siapa yang meletakkan Quran itu di hadapannya. Nabi kata siapa yang letak Quran di hadapannya, ya, yang letak Quran di hadapannya, maksud dia Quran tu jadi tok imam sebab dia duduk depan, kita jadi makmum sebab duduk belakang. Maknanya Nabi kata siapa yang letak Quran di hadapannya, maknanya kita makmum, Quran tu tok imam. Dalam kaedahnya makmum mengikut imam. So sekarang ni Nabi kata kita ikut Quran. Man ja'alal Qur'ana amamahu, siapa yang letak Quran depan dia, siapa yang letakkan Quran di hadapan dia, maknanya Quran tu kita jadikan tok imam, kita ni makmum. Maksud kita ikut Quran. So kalau kita ikut Quran, Nabi kata siapa yang buat macam tu, siapa yang letakkan Quran di depan dia, jadi pedoman dia, jadi panduan hidup dia, jadi referennya, jadi rojokannya, siapa yang buat macam itu, kata Nabi, nescaya Al-Quran itu akan memimpinnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tu kelebihan dia tu. Bahasa mudah dia beginilah, siapa ikut Quran, insya-Allah dia akan masuk syurga. Insya-Allah. Nabi kata siapa yang ikut Quran, Quran itu akan bimbing dia masuk ke dalam syurga. Yakni siapa yang meletakkan Quran di hadapan dia. Mana kita ni depan kita ada Quran, mana apa-apa kita rojok Quran tu. Quran tu tok imam kita, kita ni makmum. Kaedah semayang jemaah, makmum ikut tok imam kan. Itu kaedah biasalah. Kita kena ikut imam. Macam tu. Sekarang ni Quran tu jadi imam kita. Satu. Yang kedua Nabi kata wa man ja'alahu wara'a zahrihi, siapa yang letak Quran di belakang dia. Allahu Akbar. Siapa yang letak Quran di belakang dia, maksud dia kita pula naik taraf jadi tok imam, kemudian Quran pula jadi makmum. Dah terbalik pula dah. Bukan kita ikut Quran, Quran pula ikut kita. Bukan kita ikut Quran, Quran terpaksa ikut kita. Macam tu tak? Jadi apa yang berlaku? Nabi kata saqahu ilan nar, nescaya Quran akan mengheretnya masuk ke dalam api neraka Allah. Wal a'yazubillah, kita mohon perlindungan dengan Allah
supaya kita dijauhkan daripada penyakit kita pula jadi imam, Quran pula jadi makmum. Na'udzubillah. Ya, jangan buat begitu. So kesimpulan dia apa? Dua. Pertama, kita kena ikut Quran, dan yang kedua, bukan Quran ikut cakap kita. Kalau kita semak-semak balik hari ni kan, kita semak-semak balik hari ni, macam mana agak-agak? Kita ikut Quran ke Quran ikut cakap kita? Tu kena check balik kan. Sebab itulah tuan-tuan, saya ucap terima kasih pada semua yang bersama malam ni, yang setia, yang selalu support, yang tak pernah jemu, yang saya rasa tak mampulah nak sebut satu persatu nama yang ada ni kan. Nama-nama yang biasa juga, adalah nama-nama luar biasa sikit saya tengok kan. Jadi apa pun, terima kasih banyak yang support, yang follow, yang selalu menyokong, baik dari negara kita Malaysia, sahabat kita daripada Singapura yang tak pernah jemu, dan rakan-rakan kita dari Indonesia juga, maybe Brunei pun ada kan, daripada overseas pun ada, daripada Liverpool pun ada. Jadi terima kasih banyak, dan saya ucap tahniah pada tuan-tuan, ibu-ibu yang seronok dan rajin mengaji kuliah-kuliah. Bukan kuliah saya je lah, maknanya tak kira lah kuliah ustaz-ustaz lain ke apa, janji kita dengar kuliah. Sebab apa? Sebab inilah pentingnya supaya apa yang kita buat hari ini berjalan baik dan lancar berdasarkan apa yang Allah Rasul kehendaki. Itu kena mengaji kan, itu kita kena mengaji supaya kita reti, supaya kita faham, supaya kita tahu apa yang kita buat hari ini adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita nak faham, kita nak reti benda tu. Kita tak nak hidup ni main sodok aja, kita tak mau kan. Kalau bahasa kasar sikit, main sondol aja. Tak, kita tak nak begitu. Kita tak nak main sondol begitu. Yang kita nak ialah perjalanan hidup kita ni biar ada asas, dan asas yang paling penting adalah agama. Ya, agama. Jadi tuan-tuan, saya banyaklah tengok hari ni kan, tapi saya malas nak ulas lah benda tu. Biarlah dulu, nantilah kan. Yang penting sekarang ni, biar saya, tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik, kakak semua yang bersama Facebook, di TikTok dan Facebook ni, pastikan perjalanan hidup kita ni, pertama ada sandaran ilmu, dan yang kedua pegangan kita pada ajaran agama Islam ni biar kuat. Kita tak nak timbul isu keluar agama pula kan. Dah kecoh dah sehari ni. Ada orang declare dia murtad, walaupun dia tak kata dia murtad kan. Dia kata saya dah tak, apa dia kata, tak suka, sudah tidak menganut Islam lagi. Na'udzubillah. Jangan kan. Kalau kita benda tu kita tak boleh buat main-main kan. Kita tak boleh buat main-main, sebab benda tu hukum. Kalau kita cakap begitu, boleh terkeluar daripada agama Islam. Dan kalau kita tengok dalam pandangan mazhab Syafi'i kan, orang yang sudah declare diri dia murtad, keluar daripada agama, Imam Syafi'i kata hendaklah diberi ruang pada orang itu dalam tempoh 3 hari untuk dia bertaubat semula. Maknanya ada pihak pemerintah hantar wakil, pergi pujuk, pergi cerita balik, ajak balik, minta dia tarik balik dan minta dia bertaubat lah, bukan tarik balik, minta dia bertaubat dan memeluk Islam semula. Itu kaedahnya. Dalam Islam dia bagi tempoh 3 hari. Kalau dia tidak mau juga, maka hukumnya adalah bunuh. Man baddala dinahu faqatuluhu.
Barang siapa yang menukar agamanya, kata Nabi, yakni daripada Islam, dia keluar daripada Islam, maka hukumnya hendaklah dibunuh. Itu hukum Islam, bukan mana-mandai kita pula, itu hukum agama. Jadi sebab tu benda ni benda besar, dia melibatkan akidah. Kod mana pun kita dengan Islam ni, kok kita rasa susah ke, serabut ke apa, duduk je lah dalam Islam ni. Tak usah kata-kata nak keluar. Jangan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kan? Jangan declare saya dah tak nak dengan Islam, saya dah bukan penganut agama Islam lagi, saya dah down lah. Tak payah sembang. Cerita down ni bukan kita seorang, kan? Ustaz down pun tuan-tuan tak tahu. kan cerita masalah dunia, masalah hidup ni siapa pun ada. Cuma tu saya kata tadi, bila Makno dia lah tu, siapa lagi tak. Jadi benda yang paling penting kefahaman. Bila kefahaman tidak ada, itu yang jadi masalah. Kan, agama kita buat main-main, kita persenda-senda, kan? Sebab kita jenis tak nak mengaji, kita pula jenis tak nak ada kesungguhan, kan? Na'udzubillah, mengaji pun kurang. Sebab itu kita ni kena banyak istighfar pada Allah, minta ampun dengan Allah. Senang-senang dia mengaku macam tu, rugi. Memang rugi, kan? Memang rugi. Ruginya apa? Segala amalannya habis. Fa'ahbata a'maluhum. Allah sebut dalam Quran, segala amalan dia akan dihapuskan oleh Allah. Tak ke penat pergi umrah tu, kan? Tak ke penat kita semayang fardu, kita puasa Ramadan, kita sedekah punya banyak, kan? Tiba-tiba na'udzubillah keluar dari Islam, dia jadi zero balik, kosong. Dan begitulah sebaliknya, orang yang bukan Islam, yang bukan Islam, dia memeluk Islam. Ulama sebut, bila dia mengucap sahaja 2 kalimah syahadah, dia pun kosong juga, yakni dosa dia semua dihapuskan oleh Allah. Nampak tu? Dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, Allah hapuskan dosa dia. Dia jadi macam baby yang bersih. Macam baby yang baru baby yang baru beranak lah. Macam baby yang tak ada dosa, macam tu. Jadi sebab itu memang sedih lah. Tapi apa pun kita doa lah, mudah-mudahan beliau insaf, beliau bertaubat. Mudah-mudahan Allah bagi lagi peluang pada beliau untuk kembali kepada Islam. Kita kena doa dan minta sangkaan baik begitu dengan Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya, dengan segera dia dapat kembali lah. Ini bukan benda main-main, tuan-tuan. Ini benda akidah. Akidah ni kita sebut dah banyak kali. Akidah ni lesen, kan? Akidah ni lesen besar kita nak masuk syurga. Dia macam tiket lah, macam tiket, kan? Bila nak pergi stadium tengok bola, tiket tak ada. Nak naik bas, tiket tak ada. Naik kereta api, tiket tak ada. Naik kapal terbang, tak ada boarding pass. Adat dia mana boleh masuk, kan? Mana boleh naik kapal terbang kalau boarding pass tak ada? Mana boleh masuk stadium, tiket tak ada? Adat ni, saya cerita adatnya macam tu. Jadi sekarang ni, syurga ni tiket dia akidah, tiket dia Islam, tiket dia iman. Tiba-tiba benda tu tak ada, habis, tuan-tuan. Allahu Akbar, kan? Jadi sebab itulah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kena jaga betul-betul. Benda ni kena jaga elok-elok, supaya dia tidak berlaku di kalangan kita. Wal'iyazubillah. Ingat, Islam ni agama yang sangat mahal, yang sangat mahal. Sahabat TikTok kalau nak tanya je dulu, saya akan jawab selepas habis kuliah. Mungkin pukul 10 ke, macam itulah, lebih kurang. Selalulah tiap-tiap malam saya buat begitulah. Kan, mana yang saya boleh jawab, saya cuba jawab lah. Yang tak boleh itu saya tak tahulah. Kan, yang tak boleh jawab saya kata tak tahu. Macam itulah, wallahu a'lam. Yang mana boleh saya cuba bantulah, insya-Allah.
Baik, jadi tuan-tuan, ingat, Islam ni agama yang sangat mahal. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diterima, yang satu-satunya, inna din, satu-satunya agama yang diterima Allah ialah Islam saja. Dalam erti kata lain, agama lain yang dianggap agama itu semuanya tertolak. Wal'iyazubillah. Kan beruntungnya kita tak? Allahu Akbar. Saya sebut dah banyak kali dah saya sebut. Lebih kurang 6-7 bilion manusia yang masih hidup ni. Lebih kurang lah average. Allah, lain malam ni tak okey ke? Kan? Jadi average-nya lebih kurang 1/3 sahaja. Itu lebih senang lah kita nak cakap tak? 1/3 penduduk dunia ni yang Muslim. 1/3 sahaja penduduk dunia yang menganut Islam. 2/3 lagi, macam selalu saya sebut, not yet Muslim, belum menerima Islam, belum sampai hidayah dan sebagainya lah. Itu kaedahnya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong hargai dan jaga nikmat Islam ni dengan sebaik mungkin. Mahalnya Islam ni, kan? Mahalnya Islam ni, berharganya Islam ni. Tiba-tiba Allah hadiahkan pada kita yang Allah pilih berdasarkan hadis Nabi SAW, wala yu'tid din illa liman ahab. Dan Allah tidak mengurniakan cahaya agama ini melainkan pada orang yang Dia kasih sahaja. Allah tidak berikan hidayah Islam ini melainkan kepada orang yang Dia sayang saja, yang Dia pilih, yang Dia nak. Sebab itu untung kita dapat agama Islam. Cuba tengok zaman Rasulullah dulu, 4 saudara Nabi, 3 orang tak masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Semua tu pak saudara Nabi. Pak cik lah kalau bahasa kita hari ni, kan. Walaupun dia pak cik Nabi, kita pak cik kita bukan Nabi. Tak. Orang biasa je. Tapi Allah sayang kita, dia bagi hidayah tu. Itu hak dia, kan. Itu hak Allah. Dia nak bagi siapa, dia tak nak bagi, dia nak cabut ke apa, itu hak dia. Kita tak boleh petikai yang tu. Cuma tugas kita bila terima hidayah agama ni, kita kena jaga baik-baik, kan. Kita kena apa orang panggil, kena menghargai. Sebab Islam ni terlalu mahal. Islam ni nikmat yang sangat mahal. Dan biasanya lah, kita sebut banyak kali dah, benda-benda mahal ni selalu orang jaga baik-baik. Kan, benda-benda mahal ni orang jaga, tuan. Tuan-tuan beli Ferrari, takkan nak biar parking bawah pokok mangga, kan. Ferrari mahal. Jadi sebab itulah tuan-tuan, tugas kita adalah meletakkan diri kita orang yang menghargai nikmat Islam yang sangat mahal ini. Dan kita kena rasakan, Islam tu memang mahal, baru kita akan hargai. Sebab orang ni, kalau manusia, kan, kalau benda-benda murah ni, dia main lempar-lempar gitu je. Kan, kita beli pen, katalah harga 50 sen sebatang, RM1, murah lah kita kata, berbanding pen yang pakai ke apa-apa yang mahal-mahal, puluh-puluh, ratus-ratus, kan. Dia ada kotak lagi, kan. Yang ni pen pun tudung tak ada, tuan. Dakwat pun pakai sedut gitu. Sebab dakwat tak keluar, sangkut. Ingat zaman sekolah dulu tak? Pen 50 sen aja, tulis-tulis tak keluar dakwat, sedut-sedut, tengok keluar kat lidah, tuan. Biru lidah. Dah jadi Dracula.
kan, zaman sekolah dulu tak, tak kenanya dia buatnya pasal murah. Pasal murah kan, cuba pen yang berjenama kan, ratus-ratus batang, kan mahal tu. Orang jaga, sayang nak lempar. Ini sedut-sedut dakwah tak keluar, main baling gitu lah dalam bakul sampah kan. Itu jawapan dia, 50 sen. Orang tak heran pun, tak. Jadi agama ni kita kena rasa mahal. Bila mahal, baru kita jaga dia. Kan, embus pun boleh juga. Ada yang tiup daripada belakang tu kan, ada yang sedut. Saya sedut, kan, bila sedut tu nasib lah, kalau dia keluar main biru lidah ataupun hitam kan, merah kalau dakwah merah lah. Macam-macam. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ya, Muhammad Zuhair kata banyak orang yang not yet Muslim ingin meluk Islam dan sangat jealous dengan kita yang sudah Islam dari kecil. Tapi ada juga segolongan manusia Muslim yang mahu keluar Islam. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Tak. Jadi sebab itulah tuan-tuan, itu masalah dia. Kan, orang di luar sana, mereka mengkaji agama ni tau. Diorang kaji Islam, diorang tengok di mana hebatnya Islam tu. Walaupun Islam memang hebat kan, tapi diorang mengkaji, diorang nak tengok di mana turning point yang diorang boleh dapat untuk convert to Islam. Tiba-tiba kita yang dah elok Islam, walaupun kita ni Islam baka tak, Islam keturunan, tak apalah, janji Islam, Alhamdulillah, senang-senang nak keluar masuk gitu tak. Jangan tuan-tuan, tak apalah, kita doa lah ya, untuk saudara kita tu kita doakan, mudah-mudahan ada hidayah untuk beliau kan, ada ruang lagi Allah bagi, kita doalah, insya-Allah. Kita pun kesian kan, kita doakan, jangan kita kecam-kecam lah, kita doakan insya-Allah. Kesian sebab sayang kan, sayang. Kalau tidak tuan-tuan, akhirat besok na'udzubillah, tak ada panjang cerita punya, memang Allah lempar masuk neraka tak, na'udzubillah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, so tugas kita lah, bila kita dah duduk, alhamdulillah saya dilahirkan dalam keluarga Islam, alhamdulillah, syukur tuan-tuan. Itu satu nikmat yang tak boleh dijual beli dengan dunia dan segala isi, tak boleh kan. Rezeki tu Allah pilih. Macam hadis saya baca tadi lah, wala yu'tid din illa liman ahab, dan Allah tidak mengurniakan cahaya agama, hidayah Islam ini melainkan pada orang yang dia kasih sahaja. Tak. Ya, 3 hari tu Kak Zah, dia kena, yelah, bukan macam pujuk lah, istilah saya guna pujuk, maknanya ajak dia bertaubat balik, seru dia balik, pesan kat dia balik, beritahu Islam ni begini, kelebihan dia begini, kalau kamu engkar juga ini akibatnya, beritahu 3 hari. Itu dalam hukum Islam, kan. Jadi itu kaedahnya. Jadi sebab itulah, tu saya kata tadi, kita ni Allah pilih tau, dia bagi cahaya agama. Kalau tidak, Allahu Akbar tuan-tuan, dia mudah gini je. Tuan-tuan sedar atau tidak, ibu-ibu sahabat yang saya kasihi ni, sedar ke tidak, kita yang dengar kuliah sekarang ni, ini ni yang tengah live dengan saya semua ni, Facebook dengan TikTok ni, sedar tak kita ni sebenarnya Allah pilih. Allah pilih tahu, malam ni tengah scroll, tiba-tiba bukan tiba-tiba, sebenarnya Allah dah tentukan kan. Kita dengan scroll tak nampak live Ustaz Rahim Nasir, Ustaz Bambam, nampak live Ustaz sekian, Ustazah sekian. Sebenarnya itu rezeki kita, Allah pilih. Allah pilih kita dengar kuliah sekejap, Allah pilih. Dan tengah-tengah dengar pula, line pula tak cantik, Allah tak izin pula dah kan, dia sangkutnya line sekejap. Kadang-kadang line kita tu lancar elok internetnya, kadang-kadang sangkut
Kadang-kadang dah nampak dah ustaz tu punya kuliah tak singgah pula. Macam-macam lah kita ni. Kan? Padahal kita kena sedar, aku dengar kuliah malam ni, Allah pilih aku. Tuan-tuan, pengguna Facebook ada berapa bilion tuan? Pengguna TikTok ada berapa bilion? Saya punya followers dekat TikTok ni ada 20 lebih kot. 20k lebih lah. Saya tak ingat berapa, 28 macam tu kot. 28k macam tu. Yang dengar kuliah kat Facebook 27 orang je. TikTok. Daripada 27k tadi, 27 orang aja. Nampak? Allah pilih. Facebook seramai-ramai yang follow audio kuliah ni 86 orang je dengar. Nampak tak? Syukur tuan-tuan. Syukur Allah pilih kita. Dan yang paling mahal tadi, bila Allah pilih kita dengan cahaya agama. Bayangkan, pak saudara Nabi Abu Talib pun Allah tak bagi. Bapa saudara Nabi, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut pun tak beriman. Bini Nabi. Kita yang jauh daripada Nabi ni, umat saja, patutnya lebih mensyukuri. Kan? Patutnya lebih bersyukur, lebih berterima kasih. So itulah tajuk kita malam ni, dah lari daripada tajuk tuan. Bukanlah lari tajuk sangat kan. Saya bangkitkan isu murtad tadi tu kan, sebab isu tu baru jadi, baru viral lagi ni daripada malam tadi, malam semalam lagi sebenarnya. Jadi saya selitkan benda tu supaya kita rasa agama yang kita anuti ni bukan biasa-biasa. Dia agama yang sangat mahal, yang sangat bernilai, yang sangat penting untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi, yang baru masuk, yang bagi salam, waalaikumsalam. Ya, jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ustaz duduk di mana? Saya duduk di Sungai Buloh. Dekat luar penjara lah, bukan dalam penjara ni. Penjara Sungai Buloh ada penjara kan. Saya kat luar, tepi-tepi tu. Dekat-dekat situlah. Jadi sebab itulah tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tugas kita adalah mensyukuri dan mempelajari. Belajar. Mengaji, kuliah, cari ilmu, kan? Lepas tu muhasabah diri, semak, kan? Terima kasih yang baru-baru masuk. Ustaz cerita bab kematian, insaf rasanya. Dia akan sampai tajuk tu nanti, kan? Sebab sekarang ni Ustaz masih tapi biasa Ustaz akan selit-selit lah sikit-sikit kan, sebab kita masih bincang tentang isi kandungan Quran berdasarkan hadis Sayyidina Ali yang kita dah bincang beberapa hari lepas ni. Dia menyambung pengisian dia tu kan. InsyaAllah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi apa pun, CP ya Ustaz, CP je celah pagar penjara tu. Orang ni janganlah tuduh saya banduan pula kan. Jadi tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, inilah tugas kita, ya. Hargailah nikmat agama. Dan saya sebenarnya tak sabar nak tunggu minggu depan tuan. Hari Khamis minggu depan kan. Besok hari Khamis, esok hari Rabu, lusa hari Khamis. Khamis minggu depan ni insya-Allah saya ada satu ceramah Isra' dan Mi'raj. Kita buat live selepas maghrib lah. Itu nanti kita akan wawar lah. Maknanya Khamis minggu depan tak ada Yasin lah. Tak ada baca Yasin lah. Khamis esok lusa ada lah insya-Allah, panjang umur kan. Khamis minggu depan 12 hari bulan ke berapa saya tak ingat. Yang tu insya-Allah kita ada ceramah ataupun live kuliah maghrib Isra' wal Mi'raj. Yang tu memang best. InsyaAllah best lah, insyaAllah kan. Sebab cerita Isra' Mi'raj ni best. Dia cerita dia canggih sikit. Siapa tak dengar nanti rugi besar kan. Jadi masukkan dalam diary masing-masing insyaAllah. Tapi tak apa, jangan risau. Saya sentiasa akan update lah jadual-jadual saya apa semua. InsyaAllah kita akan update. Baik, jadi untuk sahabat di Facebook,
saya akan berakhir di sini dulu. Jadi yang mana nak berhijrah ke TikTok, boleh hijrah selepas ini. Saya tengok dalam grup tele tu dah macam masalah negara dah, masalah TikTok ni kan. Jadi Kak Zah bawa tenang, lepas ni pergi TikTok, cari nama saya, tengok ada tulisan live warna merah tergedik-gedik tu, tekan aja lah yang tu, maknanya saya tengah live lah tu kan. Cari sampai jumpa. Kalau tak jumpa kak, ambil air semayang, tidur je lah. Kan. Jadi tuan-tuan, macam tu lah kan. Cerita Nabi Muhammad naik ke langit, Ustaz, ya betul. Ustaz Mehran ni best tu. Kalau dengar besok, menganga mulut. Kan, menganga mulut. Jadi sebab itu kita akan bincang itu insya-Allah minggu depan. Baik, so saya akan habiskan dulu untuk apa tu? Saya ingatkan Ustaz tak sabar nak keluar daerah. Sabar. Keluar daerah hari Jumaat baru boleh. Tapi merentah negeri tak boleh lah kan. Tapi kita yang Selangor, Lembah Kelang ni, wilayah tu semua boleh lah. KL boleh lah. Nak pergi Sogor boleh lah. Pabir-pabir duit. Allahu Akbar. 5-3 betul lah. Hari Jumaat kan. Baru boleh rentah daerah. Ustaz, minggu depan hari apa? Hari Khamis, malam Jumaat. Tapi untuk sahabat TikTok ni, untuk pengetahuan yang baru-baru masuk, yang tak tahu lagi jadual saya punya kuliah setiap hari pukul 9 suku malam. Setiap hari tu maksud dari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Setiap malam lah 9 suku. Cuma biasanya Khamis malam Jumaat saya buat baca Yasin. Kan, lepas maghrib pukul 8 macam tu saya buat baca Yasin. Jadi itu jadual saya. Cuma untuk Khamis minggu depan tu memang tarikh tu 27 Rejab. Ustaz buat dekat TikTok je ke? Dekat Facebook pun ada. Saya punya live dekat Facebook dengan TikTok. Facebook ialah audio kuliah, ataupun follow Facebook saya Ustaz Rahim Nasir pun boleh, ataupun audio kuliah. Memang live saya semua kat situ je, dengan TikTok sekali lah, insya-Allah. Itu saja. So terima kasih semua. Okey kan Kak Zaintai, tak dapat kan ambil semayang, tidur. Alhamdulillah. Jangan gaduh-gaduh. Saya tengok dalam grup tele kita tu kan, risau pula saya tu. Saya malah masuk kan tu, biar Kak Zah, Kak Sabaria settlekan elok lah benda tu. Kan. InsyaAllah lepas ni jumpa lah. Baca bismillah elok, nanti jumpa lah tu. So kita sambung malam besok pukul 9 suku malam lah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Dan terima kasih kepada semua sahabat di Facebook yang bersama malam ni daripada Malaysia, Singapura. Terima kasih banyak. Daripada Indonesia juga. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.